اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wal rasul. Allahumma ghnina bi halal haram bismika Allahumma ya daim ya qayyum ya qadir ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanat. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi taqullaha usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa syur'alaina min azabitika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian tafsir Tuan Guru kita, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dalam bulan Ramadan, hari yang pertama Ramadan, dapat diberkati Allah Ta'ala, terus barakah kita insyaAllah. Kita teruskan surah Yunus, Tuan Guru Ni Abdul Aziz, tafsirannya ayat nombor 36 insyaAllah. Sebelum tu kita share dahulu insyaAllah. Auzubillah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. InsyaAllah kita share sebentar. InsyaAllah kita masuk ayat 36 insyaAllah. Ayat 36 ayat 36 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 36. Surah Yunus ayat surah nombor 10 insyaAllah. Kita tengok terjemahan dia. Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, yakni padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi sehingga menentukan sesuatu dari kebenaran, yakni i'tiqad. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sebahagian besar daripada manusia kalau bercakap menurut istilah politik disebut majoriti manusia. Mereka menolak dengan prasangka inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
Sangkaan ini tidak memberi faedah apapun untuk kebenaran. Innallaha alimun biza yaf'alun. Allah Ta'ala memang tahu sejauh mana perbuatan manusia. Terangan pada Tuan Guru, kita hendak pergi kepada barang sebenar, dan barang sebenar di depan kita ialah syurga ataupun neraka. Barang ini, kata Tuan Guru, mesti berlaku. Kerana apa mesti berlaku? Kerana Allah Ta'ala cakap dan Allah Ta'ala tidak menipu. Kata Tuan Guru, tidak wat olok-olok. Tak wat, tidak wat lolok. Maksudnya tidak menipu. Allah yang cakap, Allah tidak menipu. Pasti benda ni barang sebenar. Apabila dia, yakni Allah, kata Tuan Guru, kata di depan kamu ada syurga, ada neraka, maka ertinya perkara ini mesti berlaku. Oleh yang demikian, sementara ke alam akhirat, kita mesti duduk juga di atas kaedah. Tidak ada yang lebih pasti kecuali yang datang daripada Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, semuanya zon, semuanya agak-agak, semuanya ramalan-ramalan, semuanya teka-teki. Sebab tu kena yakin. Selain daripada Allah Ta'ala, semuanya zon, semuanya agak-agak, semuanya ramalan-ramalan ataupun jadi teka-teki. Kalau kamu bergantung kepada sangkaan untuk menuju ke perkara sebenar, ini tidak logik, tidak musnah-musabah. Apabila menuju kepada kebenaran, kita mesti mengikuti arah yang sebenar juga. Bila nak pergi yang jalan yang lurus, jalan kebenaran, pastikan kita follow yang kebenaran. Tak ada lain, track dia satu je. Track menghala kepada kebenaran. Tu kena faham. Share dulu, saya lupa share. Mohon sahabat share, lupa nak share tadi. Semuanya ramalan-ramalan ataupun jadi teka-teki. Kalau kamu bergantung kepada sangkaan untuk menuju ke perkara sebenar, ini tidak logik, tidak musnah-musabah. Kalau menuju kepada kebenaran, kita mesti mengikuti arah yang sebenar juga. Dia nak pergi yang jalan yang lurus, jalan kebenaran, pastikan kita follow yang kebenaran. Tak ada lain, track dia satu je. InsyaAllah. Misalnya kita ke Kuala Lumpur, kata Tok Guru, Kuala Lumpur perkara betulkah atau olok-olok? Contoh bab kebenaran. Jawapannya betul. Bagaimana hendak sampai ke Kuala Lumpur? Kena lalu jalan yang kita yakini sampai ke Kuala Lumpur. Ikut jalan Kuantan atau ikut jalan Gua Musang. Tetapi kalau kita ikut satu jalan yang tidak pasti menuju ke Kuala Lumpur, ini suatu kerja bodoh. Menunjukkan otak kamu sengit ataupun tidak waras. Kerana apa? Kuala Lumpur perkara sungguh, dan jalan yang betulnya sudah ada hingga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ letak di tepi jalan papan-papan petunjuk. Tiba-tiba kamu turut juga jalan yang tidak tahu menghala ke mana.
ini suatu kerja bodoh. Maknanya kalau kita tak tahu jalan kebenaran, tahu ada bab syurga, tahu ada bab neraka, dah ada petunjuk dah. Dah ada jalannya. Kalau kita pilih juga macam ni lah. Dah tahu jalan ke Kuala Lumpur, dia ikut jalan lain. Sama juga jalan ke syurga, jalan ke neraka. Contoh simple Tuan Guru bagi. Hanya kena ingat lah. Kalau betul ada syurga, betulnya ada neraka, kita kena follow apa yang tadi tandakan ataupun tadi signkan pada kita. Begitulah keadaan kamu, kata Tok Guru, hendak tuju ke neraka atau ke syurga. Kita yang pilih. Ya? Kita yang sendiri nak menuju ke mana. Kalau hendak syurga ini jalannya ialah jalan Al-Quran. Oleh yang demikian, kalau kamu orang cerdik, tentulah kamu tidak ikut jalan yang meraba-raba. Menurut jalan akal fikiran manusia semata-mata, tidak bergantung kepada agama dan tidak bergantung kepada Islam. Itu yang jadi teka-teki, jadi meraba-raba. Pasal apa? Semata-mata ikut akal kepala otak manusia ataupun akal fikiran manusia. Tak hendak pun bergantung pada agama, tak hendak bergantung kepada Islam. Itu yang akan huru-hara ataupun terjungkang dan memang akan menghala kepada neraka hujung ni besok. Tu tafsiran ayat 36. Kita teruskan satu lagi, ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal qur'ana an yuftara min dunillah walakin tasdiqal qallazi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 37 diterjemahkan. Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain daripada Allah, tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan, yakni ke atas kamu. Tidak ada sebarang syak pada Al-Quran itu tentang datangnya daripada Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan dan mentadbirkan sekalian alam. Ni sambungan surah Yunus ayat nombor 37. Tengok Tok Guru terjemahan, tertafsirkan. Panjang juga tafsirannya. Cuba baca separuh. Wa ma kana hadzal qur'ana an yuftara min dunillah. Bukan caranya Al-Quran ini direka-reka dan dikarut-karut oleh sebarang makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Beritahu Quran ni kerja Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala, datangnya daripada Allah Ta'ala, bukan makhluknya, bukan ditulis daripada makhluknya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Bahkan sebenarnya Al-Quran ini adalah diturun untuk membenarkan kitab-kitab yang ada di depan mereka sendiri. Sebelum Quran ada kitab lama. Bila Quran turun, Quran membenarkan kitab yang sebelum itu. Quran tidak memalsukan kitab yang sebelum. Kitab Quran adalah membenarkan semua kitab-kitab yang terdahulu. Wa tafsilal kitabi. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk mendetailkan, memperincikan, untuk mentafsirkan, menerangkan secara jelas kitab, ya, yang ada di depan mereka sendiri.
La raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran ini tidak ada ragu lagi dan tidak ada syak. Tidak ada syak lagi bahawa ianya datang daripada Tuhan yang menjaga keseluruhan alam langit dan bumi dan makhluk manusia, syaitan dan jin. Ni terangkan lagi, Quran tidak ada ragu bab keraguan lagi. Quran tidak ada bab syak, ianya datang daripada Allah. Segala yang menjaga segala alam ini, seluruh alam ini, bumi, langit dan makhluk manusia, jin dan syaitan. Wa ma kana hadzal qur'ana an yuftara min dunillah. Al-Quran ini bukan tabiat dia, bukan bendanya untuk dikarut-karut oleh sebarang makhluk selain daripada Allah. Tuhan kata di atas dunia ini ada benda yang manusia boleh buat dan ada benda yang manusia tidak boleh buat. Langit manusia tidak boleh buat kerana sebelum manusia tiba di dunia, langit sudah ada. Sebelum Nabi Adam AS dan Hawa pijak kaki di atas bumi, bumi sudah ada. Langit sudah ada. Bagaimana kita hendak kata langit dan bumi ini buatan manusia? Tidak boleh, kata Tok Guru. Maknanya, banyak benda di muka bumi di luar kemampuan manusia menciptanya. Di antaranya Al-Quran. Walaupun Al-Quran ada di depan mata kamu, tetapi aku hendak beritahu supaya kamu faham bahawa Al-Quran ini bukan jenis ciptaan. Ia luar daripada kebolehan manusia, termasuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan Quran ni tak boleh dicipta siapa-siapa pun. Ya, nak menunjukkan kelemahannya manusia. Ada benda dia boleh buat, ada benda yang dia tak boleh buat. Kalau diperhatikan ahli sains, ya, apabila ahli sains hendak, ahli undang-undang, ahli sejarah, kata Tok Guru, ataupun ahli pertukangan, kedoktoran, membaca Al-Quran dan membuat kajian mengikut aspek ilmu mereka, sudah pasti mereka merasai Al-Quran ini bukan ciptaan manusia, malah di luar kemampuan manusia. Seperti ayat yang ditulis, Inna Rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Orang yang membuat kajian ilmu bumi, ilmu geologi, mengakui bahawa bumi ini walaupun baru saja manusia dapat mengkaji, ia tidak berlaku dengan sekaligus, tetapi berlaku secara peringkat. Ada prosesnya dalam pembuatan bumi. Hebat macam mana pun kepakaran kita, doktor kita, ya, bila baca Quran, membuat kajian mengikut aspek ilmu mereka, mereka pasti merasai Quran ini bukan ciptaan manusia. Serupa di negeri Kelantan, kalau mengikut kajian geologi, Kuala Kelantan yang sebenarnya terletak di Kuala Balah, iaitu di daerah Hulu Kelantan. Tanah Kelantan sebenarnya di Kuala Balah. Kerana apa? Kerana bila sodok, digali dan berjumpa kawasan itu, batu-batu bulat, dan batu tidak jadi bulat kecuali kerana beribu tahun dahulu telah dilalui oleh air sungai, air yang deras. Bila bergolek, maka duri-duri batu akan hilang, habis licin, maka tinggallah hatinya. Saya ulang balik. Tanah Kelantan sebenarnya Kuala Balah. Kerana apa? Kerana bila disodok, digali, akan berjumpa di kawasan itu batu-batu bulat dan batu yang tidak jadi bulat, kecuali kerana beribu tahun dahulu telah dilalui oleh air-air yang deras.
Apabila bergolek, maka duri-duri batu akan hilang, habis licin, maka tinggallah batu itu menjadi bulat. Sejarah Kelantan. Sekarang apabila digali, dikorek, diboring, dikorek lubang, kita akan jumpa batu-batu bulat, menunjukkan suatu masa dahulu ini tempat larian air. Kalau digali lebih dalam lagi sampai beribu kaki, kita akan bertemu dengan benda-benda hidupan laut macam kerang, daun, kayu, menunjukkan bahawa barang ini tidak jadi sekaligus, jadi berperingkat-peringkat. Maksudnya, bila laluan air tempat tu, batu yang tajam tu pun boleh jadi bulat. Tu ya, batu yang keras tu jadi bulat, licin. Berapa lama suatu peringkat ini, tidak ada siapa yang boleh menentukan proses tu. Jadi sementara kita tidak berjumpa lagi dalil yang sah, beberapa kali peringkat kejadian bumi, kita dengar dahulu cakap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kata 6 hari. Tentulah 6 hari itu bukan 6 hari sekarang, kerana ketika itu matahari tidak ada lagi, bulan tidak ada lagi, bumi tidak ada lagi. Ini menunjukkan yauma ataupun day, bukannya makna hari biasa 24 jam, ya, tetapi hari yang berada di zaman waktu tertentu. Kalau Nabi Muhammad yang buta huruf, yang tidak tahu pegang kalam, boleh sebut bahawa langit dan bumi terjadi dalam masa 6 hari, ini menunjukkan dia bukan sebarang orang. Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berjalan jauh, melainkan sekali ke Syam. Itu pun terpaksa balik selalu, pulang segera kerana Yahudi hendak membunuhnya. Bagi dia berada dalam masyarakat Mekah yang ummi, iaitu buta huruf, yang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Dalam keadaan demikian, baginda boleh bercerita benda-benda yang ni sekarang ni, yang baru diketahui oleh Al-Hisain. Ini berarti percakapan dia sebenarnya daripada orang lain. Ini Nabi ni bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah takat tu pagi ni kot, saya ada kerja. Mohon doakan tuan-tuan kerjaan kami. Mudah-mudahan pengisian pagi ini kita sambung, mungkin cuba petang ni, mana yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah, kita sambung. Masa tak mencukupi, insyaAllah. Panjang lagi surah ni, insyaAllah. Panjang, insyaAllah. Kita sambung, cuba petang ni. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anish harimna wa adihawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan jumpa lagi petang ni. Ada tugas insyaAllah. Selamat berpuasa yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.